Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak minta tolong semua luruskan meja masing-masing. Sambil-sambil lurus tu tengok-tengok sikit bawah-bawah meja. Kalau ada sampah ke, pensel ke, pen ke jatuh ke, kutip semua, bagi kemas sikit kelas ni. Awak yang belakang sana tolong buangkan sampah tu, dah penuh tu. Amirul tolong padam papan putih. Bagi masa kita kawan-kawan kita. Awak tu sampah besar tu, tak nampak ke belakang awak? Kutip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustaz tanya sihat ke semua? Nampak lembik je pagi-pagi lagi ni. Tak sarapan? Tak apa, biasa lah tu tak sarapan. Tapi minum pagi tadi? Minum kan? Tak sarapan pun patut ada tenaga lagi. Kita bangun tidur cergas lagi. Semua buka muka teks. Tengok tajuk pertama sekali. Tajuk hari ni kita akan belajar mengenai ayat kefahaman. Tajuk dia Allah Subhanahu Wa Taala pengunia hidayah. Pertama sekali, siapa tahu hidayah tu? Bukan hidayah tu kawan awak. Hidayah tu kita kenal lah. Hidayah, apakah hidayah? Petunjuk daripada Allah untuk umat manusia. Maksudnya siapa yang dapat hidayah ni, maksudnya dapat petunjuk lah. Adakah semua orang dapat hidayah? Tak, betul. Pertama dah faham apa tu hidayah. Tapi kita nak belajar mengenai ayat kefahaman dulu. Kita tengok ayat pertama tu. Ayat kefahaman Suratul Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran, ayat ke-8. Semua ikut Ustaz Ustaz baca. Tapi standby, sekejap lagi Ustaz nak tanya sikit-sikit hukum tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Izlin, saya nak tanya, Rabbana, na tu apa hukum tajuk kat situ? Mat asli, betul. La tuzigh qulubana. Qulub apa maksud dia? Apa hukum tajwid kat situ? Sama, betul, mat asli. Kita pergi pada ni, hadaitana. Hadaitana apa hukum tajwid kat situ? Siapa ingat? Ustaz pernah cakap belum? Bukan Mak Iwak tak ada kat tengah-tengah ayat ni. Hukum tajwid dekat sini hadaitana. Ustaz kalau ingat Ustaz cakap huruf ya ataupun huruf waw mati selepasnya baris atas, kita panggil dia mad lin. Mad lembut je kat situ. Wahab lana. Wahab apa kat situ? Siapa tahu? Wahab qalqalah surah, betul. Ladunka. Hukum apa kat situ? Apa? Nun mati betul. Apa? Nun mati jumpa dengan kaf. Apa hukum dia? Ikhfa. Betul. Ikhfa hakiki.
Okey, masuk innaka. Inna. Apa hukum guys tu? Wajib dengar, betul. Wajibul gunnah anta. Sama tadi ifat hakiki. Wahhab. Wahhab. Ba tu. Apa hukum dia guys tu? Bab kita wakaf tu. Qala kubra, betul, sebab dia ada pada akhir kalimah. Ahsanta. Okey, kita pergi kepada baca potongan ayat dengan betul. Okey, kat sini dia dah bagi 4 potongan ayat. Okey, pertama sekali ustaz akan sebutkan ayat dia. Siapa nak baca dulu yang maksud dia? Okey, Hanif yang pertama. Okey, yang kedua ustaz nak ni belajar perempuan. Okey, Zulaika. Okey, yang ketiga siapa? Okey, Azim. Okey, yang keempat silakan Hidayah. Dia awak famous sana ni. Okey, pertama sekali, Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, Hanif, tolong baca. Apa maksud dia? Hai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. Okey, apa yang awak faham tentang memesongkan hati? Mesongkan hati. Okey, kan tadi Ustaz cakap hidayah ni adalah petunjuk. So petunjuk ni datang daripada hati kita lah, kepercayaan kita, akidah kita. So kalau kata ya Allah jangan pesongkan hati aku, maksudnya janganlah Allah tarik ke hidayah tu supaya kita tak percaya kepada Allah. Macam tu maksudnya, faham? Okey, seterusnya tadi Zulaika, ba'da idh hadaitana. Okey, maksud dia sesudah engkau berikan petunjuk, ini hidayah kepada kami. Nampak? Dia janganlah kita pesongkan hati selepas dia bagi hidayah. Maksudnya pada mulanya awak dah percaya pasal Islam, tapi awak lepas kejap Allah tarik balik hidayah ni supaya awak macam tak percaya pada agama. Ini maksud dia ayat ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Okey, sambung. Azim ni standby, ustaz nak baca. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Okey, kenapa dia cakap apa doa ni? Kata yang memberi rahmat dan Allah juga yang bagi. Semuanya datang daripada Allah. Jadi apa kita kena mohon minta dekat Allah. Maksudnya Allah yang bagi hidayah, kita minta juga kepada Allah bagi hidayah lagi kepada kita, supaya kita tak leka dengan dunia ni. Okey. Seterusnya, innaka antal wahhab. Hidayah. Okey, cepat. Sungguhnya engkau jualah Tuhan yang Maha Pemberi kurnia. Macam tadi Ustaz baru cakap. Ustaz baru cakap. Allah yang memberi kurnia tu. Jadi kita kena minta dekat dia. Okey, siapa yang biasa dengar tentang ayat ni? Siapa yang biasa dengar? Okey, semua biasa dengar lah. Tapi awak biasa dengar kat mana? Khutbah. Khutbah ada juga. Tapi biasa lah kita sebenarnya hari-hari kita baca doa ni. Kita baca ayat ni, hari-hari kita baca. Kat mana? Betul, masa kita baca doa habis mayang ke apa kan, nanti sebelum kita dah habis menutup, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selalu imam-imam akan baca. Inilah maksud dia. Dia meminta pada Tuhan supaya jangan pesongkan hati dia daripada hidayah yang telah Allah bagi. Okay, faham kat part tu faham Ada yang nak tanya tak? Yang pasal tak faham. Macam mana? Okey. Hidayah. Okey, kalau nak tahu hidayah ni, kenapa kita kena minta dekat Allah? Sebab hidayah ni adalah milik Allah. Maksudnya Nabi sendiri pun tak boleh bagi, ayah kita pun tak boleh bagi. Okey, kalau awak ingat lagu apa?
Imam Mutiara, betul tak? Iman ni ada cerita. Apa? Tanpamu iman bagaimana? Kan, salah. Lirik dia, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Samalah iman dengan hidayah ni. Maksudnya kepercayaan, ataupun kita percaya hidayah tu wujud, tapi Allah yang bagi hidayah tu. Maksudnya semua tu bukan milik kita. Iman tu percayalah. Iman tu kepercayaan. Jadinya sebelum kita dapat iman tu, kita kena dapat hidayah dulu, baru kita dapat iman tu. Kita kena dapatkan iman tu dulu, baru kita dapat hidayah. So kita percaya Tuhan tu wujud. Itu maksudnya kita dapat petunjuk yang betul. Maksudnya okey, inilah jalan yang betul. Macam tu. Faham? Hidayah milik Allah. Hidayah ni pun milik Allah juga. Cuma Allah bagi ibu bapa Allah bagi pinjam dekat ibu bapa dia. Semua kita ni, semua ni milik Allah. Tak ada satu pun milik kita. Berangan gitu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada intisari ayat. Okey, ustaz nak minta seorang baca. Yang pertama tu, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Kini ada antara doa tersebut ialah ayat 8 surah Al-Imran. Kita kena minta, kita nak dapat hidayah tu kita kena minta kepada Allah. Maksudnya Allah nak bagi, dia bagi. Tak nak bagi, tak nak bagi. Tapi kita kena minta, sentiasa kena minta. Allah mohon, Allah bagilah hidayah dekat aku, ya Allah. Kena sentiasa minta, sebab hidayah kan milik kita. Okay, ayat kedua tu, Allah SWT meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Maksudnya orang-orang yang beriman ni, kenapa dia kekal beriman? Sebab Allah ni teguhkan keimanan dalam diri dia. Maksudnya Allah masukkan hidayah lagi, supaya kau percaya kat aku, macam tu. Faham tak? Maksudnya dia tak habis kat situ lah. Maksudnya macam kalau kita semua beriman, insya-Allah kita semua beriman. Kita percaya ada Allah, percaya pada Nabi, percaya pada malaikat, percaya pada kitab. Kita percaya semua tu. Tapi macam mana kita nak teguhkan? Kita kena mohon lah dekat Allah. Allah yang teguhkan hati kita supaya kita kekal percaya. Kenapa kata macam ni? Kenapa kita Allah meneguhkan? Kenapa Allah kena teguhkan? Supaya tak berlaku murtad. Betul. Ingat tak dulu pada selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia jadi khalifah, dia dengan sahabat-sahabat lain terpaksa berperang dengan golongan Nabi palsu. Maksudnya golongan-golongan ni dia dah masuk Islam dah. Masa zaman Nabi dia masuk Islam. Lepas Nabi wafat je, dia murtad pada agama tu. Nampak tak? Dia tak kekal hidayah tu dalam diri dia. Inilah yang kita tak nak. Allah tak teguhkan hidayah tu, Allah tak teguhkan iman dalam diri dia. Sebab tu dia murtad. Macam adalah satu hamba Allah ni, dia mengaku dia murtad. Tapi Allah alam lah, dia mengaku dia murtad, tapi kita tak tahu dalam hati dia macam mana. Okey. Terusnya, Allah SWT suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Maksudnya untuk kita kekal berada dalam keimanan kita tu, kita kena terima hidayah daripada Allah. Maksudnya Allah sentiasa bagi untuk kita kekal keimanan dalam diri kita. Maksudnya kita percaya, tapi macam tadi saya katakan, kita percaya dulu. Pasal Allah campakkan hidayah supaya kita terus percaya. Ada yang tak faham tak? Iman tu apa? Iman ni maksud percaya. Kita percaya. Percaya ni maksud misal kata ustaz masuk kelas ni. Tak macam ni. Awak nampak kereta ustaz. Betul, tapi awak tak nampak ustaz. Awak nampak kereta ustaz je. Okey. Maksudnya awak percaya tak ustaz ada kat sekolah? Percaya. Macam tu lah. Maksudnya awak percaya wujudnya Allah tu. Jangan samakan ustaz dengan Allah. Tak sama. Jauh beza. Tak wujud pun. Tak ada ustaz ni, tak ada pun. Maksudnya kita percaya dengan kewujudan alam, kewujudan manusia, ada penciptanya. Maksudnya penciptanya Allah SWT. Itu percaya. Kita percaya tanpa kita mengetahui, atau tanpa kira senang kata, percaya je.
Tapi aku tak tahu macam apa benda yang aku nak kena percaya tak payah. Awak percaya wujud, awak percaya ada, percaya. Macam contoh kita percaya Nabi tu ada. Nabi meninggalkan sejarah apa semua, tapi kita tak pernah jumpa Nabi. Siapakah Nabi? Nabi Muhammad. Kita percaya je Nabi Muhammad. Kita dengar kisah dia. Itu maksud percaya. Okay, faham? Tak pernah menjawab percaya cerita tu pernah nampak ke? Tak pernah pun kan. Macam tu lah. Okay, seterusnya nombor 4. Allah SWT memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Nampak? Hidayah miliknya yang mutlak. Maksudnya Allah nak bagi kat siapa dia bagi. Kalau tak nak bagi, tak nak bagi. Itu yang wujud, ada orang murtad, ada orang kekal beriman. Macam tu, faham? Kalau rasa nak bagi, dia bagi. Kalau rasa tak nak bagi, ada cukup lah aku dia bagi, aku nak tengok dia murtad. Contoh kata, cukup lah hidayah untuk dia ni, dia tak terus beriman dekat aku pun, tak apa, tak payahlah. Biar aku bagi kat orang lain. Ibaratnya macam tu lah. Okay, seterusnya yang terakhir, tiada jaminan seorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah, kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Nampak? Nombor 5 ni. Apa aku je Ustaz cakap? Maksudnya tak ada jaminan. Maksudnya katakanlah kita kira kita bagi contoh Abu. Okay, Abu ni tu kuat semayang, kuat baca Quran, semua lah dia buat, tahajud semua dia buat. Oleh kerana Allah memberi hidayah pada masa tu, Allah bagi hidayah kat dia untuk terus dia kekal iman dengan Allah. Tapi satu hari tu Allah tak nak bagi dah hidayah kat dia. Abu ni mula timbulkan persoalan dalam diri dia. Aku ni semayang untuk siapa? Siapa Tuhan aku? Semayang aku tak kenal. Nabi aku ni siapa? Dia mula wujud keraguan, was-was dalam diri dia. Allah mula tak bagi hidayah. Dari situ katakanlah Abu murtad. Itu maksudnya Allah tarik balik hidayah. Okay, faham? Faham Contoh awak tadi dah okey dah, cuma tak apa jelas, tapi Ustaz tambah. Betul dah tu, awak cakap tu betul lah. Okey, kita pergi pada bacaan hadis. Rasulullah SAW memperbanyak bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan, seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Okey, bacaan macam ni, tengok Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Okey, maksud wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamaku. Okay, maksudnya kat sini kan Allah yang bagi hidayah, Allah yang memberi bagi kita percaya lah. Jadi hadis ni katakan, kenapa aku kena kekal ada hidayah atau kekal beriman? Sebabnya untuk memperjuangkan agama. Maksudnya zaman Nabi kan, dia cerita hadis kan daripada Nabi kan. Zaman Nabi kata, untuk aku terus boleh berjuang untuk agamaku. Okey, Ustaz bagi contoh kisah. Pada zaman Nabi dulu, zaman dahulu, siapa kenal Sayyidina Umar Al-Khattab? Sayyidina Umar Al-Khattab. Kenal Sayyidina Umar Al-Khattab, pahlawan. Sampaikan Allah memberi gelaran Saifullah, pedang Allah. Bukan galeng-galeng biasa budak. Okey, Sayyidina Umar ni pada mulanya bukan Islam. Sampaikan kata nampak Nabi pun nak bunuh, sampai tahap macam tu lah. Kena jadi cerita, hidayah ni datang dekat Sayyidina Umar. Masa tu adik dia dah, saya tak silap Ustaz Abang Umar, Ustaz Abang ingat adiknya ataupun adiknya tengah baca Quran kat dalam satu rumah, tengah baca Quran. Baca Umar dengar. Apa dia baca? Semua masuk dalam rumah tu, adik dia suruh Quran. Umar datang, dia tampar sekali. Apa yang kau baca? Dia kata. So dia kata, aku baca Al-Quran. Sebab adik dia beriman kan. Dia kata, aku baca Al-Quran. Quran tu apa? Dia bagi tahu Al-Quran ni mukjizat Allah datang kepada Nabi Muhammad tu, dia terangkan, dia cerita macam tu. Umar ni mencari Nabi Muhammad. Siapa Muhammad ni? Dia jumpa Muhammad, dengan izin Allah, Allah bagi hidayah kat dia, dia masuk Islam. Lepas pada tu Umar punya perjuangkan agama ni sampaikan tahap pada peristiwa
hijrah, Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar berdua, betul tak? Dia berhijrah berdua sampaikan sampai menyuruh-nyuruh. Sampai pada malam tu musyrikin Mekah nak bunuh Nabi, tapi sampai menyuruh. Tak nak kata, tak nak jumpa, tak nak ni lah, sampai tak nak kena bunuh lah, untuk berhijrah ke Madinah. Itu pun sampai kan kena sorot kat Gusur. Ingat kan kisah-kisah Nabi yang dia orang Mekah, musyrikin Mekah ni dah kepung lah rumah Nabi, tapi Sayyidina Ali gantikan ganti kat tempat tidur Nabi. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar pergi nak menghala ke Madinah. Sampai kan pada dia rasa macam tak selamat, diorang nak berhenti rehat, diorang masuk dalam Gusur. Kan ada kisah yang Gusur masuk, diorang pecahkan sarang labah-labah tu, masuk labah tu buat balik sarang tu. Sebab tu sahabat labah-labah tu merupakan sahabat Nabi. Sebab tu labah-labah menolong Nabi. Nabi sorok dekat Gusur selama 3 hari. 3 hari ni duduk sorok yang takut kena bunuh. Sebab Nabi nak perjuangkan agama, so Nabi sorok dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kisah Nabi yang tu, lepas 3 hari Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Tu Nabi Sayyidina Umar punya, orang kata punya berani dia pasal agama ni. Dia nak berhijrah ke Madinah, sampai dia cabar kat musyrikin Mekah. Siapa berani cabar aku? Siapa yang berani halang aku? Dia kata. Sayyidina Umar punya gangster dia. Dia kata gangster lah satu. Kalau kata orang gangster ni memang ayam gitu. Tak ada siapa boleh lawan Sayyidina Umar. Punya berani tu. Sampai kan ada satu kejadian tu, Sayyidina Umar ni bukan takut dengan alam, bukan takut kira bukan takut orang takut, alam iblis pun takut dengan dia. Ada 2 kejadian. Satu, ada sekali tu Sayyidina Umar tengah jalan, matahari terpancar kat mata tu. Dia tahu silau tu kan, dia jeling matahari tu, awan tutup. Awan tutup pancaran matahari tu. Punya takut. Yang kedua pula kisah dia, kalau nak Sayyidina Umar baru lepas lalu dekat lorong tu, iblis takkan lalu lah lorong, sebab Sayyidina Umar dah lalu. Punya berani. Itulah kata kisah hidayah untuk tujuan agama. Inilah yang Ustaz kata, untuk tujuan agama tu. Okey, faham tak? Okey, setakat ni faham Okey. Kalau Ustaz nak suruh menghafal boleh tak? Agak kau boleh ingat tak ayat ni? Ayat ni senang kan? Boleh ingat kot? Okey, jangan Ustaz pusing kelas. Okey. Awak macam ni. Ambil kad nombor 1. Ambil kad nombor 1. Awak ambil nombor 3. Awak ambil nombor 3. Okey, awak ni nombor 2 Nombor 2. Sekali nombor 4. Okey, semua duduk dalam kumpulan. Okey, pecahkan 4 lah, pecah 4 kumpulan. Okey, meja tu gabung dengan meja depan. Separuh tengah tu masuk meja depan, separuh pergi meja belakang. Okey, awak sama-sama, separuh-separuh. Okey. Okey, semua buka. Potongan buka ayat tu. Okey, siapa kumpulan 1 dia akan terima 1 potongan ayat. Okey. Contoh, kumpulan 1 akan dapat potongan ayat macam ni. Kumpulan 2 pula akan dapat kumpulan 2 akan dapat ayat macam ni. Kumpulan 3 dapat juga untuk ayat macam ni. Betul. Okey, last sekali kumpulan 4. Kumpulan 4 akan dapat potongan ayat macam ni. Okey, semua sekali Ustaz nak minta hafal potongan ayat tu. Ustaz bagi masa 1 minit. Okey, Ustaz bagi masa 2 minit lah. 2 minit tu awak ingat
Lepas tu awak hantar satu wakil awak untuk baca kat depan. Okey? 2 minit Ustaz lagi. Okey, Ustaz ronda-ronda ni. Tak kira. Okey, 30 saat. Okey, lagi seminit. Okey, lagi 30 saat. Okey, dah boleh jadi wakil yang terbaik untuk baca. Okey, 15 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, time up, time up. Okey, 4 orang. Sini, depan. Okey, susun 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama. Apa ayat dia? Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, yang kedua sambung. Ba'da idh hadaitana. Okey, 3. Wa hab lana min ladunka rahmah. Last sekali. Innaka antal wahhab. Kurangan terbaik semua. Okey. Kan dah dengar ayatnya full kan tadi 1 sampai 4. Okey, Ustaz nak minta satu kelas cuba baca daripada semua sekali untuk cuba baca. Jangan baca yang betul lah. Okey, cuba. Lagi sekali tu panjang dia tak cukup. Rabbana, nah 2 kat. Rabbana la. Macam tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Macam tu. Ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah wa hayyi lana innaka antal wahhab. Okey, ahsanta. Okey, siapa nak cuba baca full ayat tu? Tak ada siapa? Ustaz tunjuk je ni. Ustaz tunjuk kan. Malang nasib orang. Senang. Hidayah lah. Hidayah kan ini cerita pasal tajuk awak kan. Okey, cuba baca full ayat tu. Okey, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ahsanti. Okey, semua dah ingat. Okey, Ustaz harap lepas ni, kalau lepas mayang baca doa, tambahkan ayat ni. Dah ingat kan, semua dah hafal kan. Okey, cuba tambahkan. Maksudnya kita baca doa lepas mayang tu, kita tambahkan sekali ayat. Ayat ni lah. Boleh? Kita meminta je, yang memberi pun Allah. Semuanya datang daripada Allah, tapi kita kena minta juga macam mana pun. Walaupun kita tak pernah minta, Allah bagi hidayah tu kat kita, tapi kita kena juga minta. Supaya kita menunjukkan kita ni, diri kita seorang hamba.
Okey, sekian daripada Ustaz. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, tapi disampaikan dalam diri Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kenal dulu eh. Okey, tunggu cikgu lagi.